Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum memulakan pelajaran pada petang ini, ada baiknya kita ni membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Ya Arhamar Rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan menyambung dalam pelajaran tasawuf, iaitu pelajaran akhlak darjah 4. Jadi cikgu minta murid-murid untuk sedia mengambil buku teks kamu. Buku teks tasawuf yakni akhlak awalan ni, sebab kita ni kan memulakan pelajaran. Jadi sebelum ni kita ni sudah belajar maksiat, mata, telinga, lidah, dusta, mungkir janji, mengumpat. Jadi hari ini kita ni akan masuk pelajaran 8, iaitu mencela perkataan orang lain. Jadi mencela perkataan orang lain ini sama jua ia merupakan maksiat. Maksiatnya yang boleh menjauhkan hati seseorang apabila kita ni melakukannya. Okey? Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita ni untuk mencela perkataan orang lain. Sila buka muka surat 25, pelajaran 8, mencela perkataan orang lain. Kita ni cari tahu sama-sama apakah yang akan kita ni pelajari pada petang ini. Jadi, cikgu harap murid-murid agar mendengar video yang cikgu berikan ini dan ambil tahu tentang perkara ini, iaitu tentang tajuk mencela perkataan orang lain. InsyaAllah sebelum kita ni mulakan pelajaran, objektif yang akan cikgu maukan pada akhir pelajaran ini sekarang, cikgu mahu murid-murid dapat memperjelaskan pengertian mencela perkataan orang lain dengan betul. Minta maaf, cikgu nada nga di sana, jadi pengertian nganya nada, lepas satu orang pun nganya nada, dengan pun cikgu nada nganya. Okey, mohon maaf atas kesulitan ini. Jadi kita ni teruskan, cikgu mahu murid-murid nanti dapatlah memperjelaskan pengertian mencela perkataan orang lain dengan betul, kerana pengertiannya ada 3. Maka cikgu mahu murid-murid take note, ambil tahu dengan baik bahawasanya mencela perkataan orang lain ini ada 3 maksud. Okey? Jadi penerapan nilai akhlak yang akan kamu perolehi dalam pelajaran kali ini ialah kita ni hendaklah sentiasa berusaha menjadi orang yang tidak mencela perkataan orang lain. Kita ni mesti hindari dari mencela perkataan orang lain. Adalah lebih baik kita ni tu diam. Jika tidak perlu untuk berkata-kata, silahlah diam. Jadi, cikgu cakap macam itu adalah kerana apa? Kita ni cari tahu sama-sama kenapa kita ni indah boleh mencela perkataan orang lain. Jadi dalam pelajaran 8, mencela perkataan orang lain, kita ni ada 3 subtopik, iaitu pengertian, pendapat Al-Imam Al-Ghazali tentang Al-Mira'u dan Al-Jidalu, dan yang ketiga adalah akibat mencela perkataan orang lain. Sama-sama kita ni cari tahu pengertian mencela perkataan orang lain yang cikgu cakap tadi ada 3. Ingat titik awalan ni, mencela perkataan orang lain ada 3. Okey, kita ni lihat dulu pengertian mencela perkataan orang lain. Yang pertama dalam boks warna kuning,
Maksudnya, mencela perkataan orang dengan cara membantahnya di samping membenarkan diri sendiri. Inilah dipanggil dalam bahasa Arab al-mira'u. Jadi kita ni lihat dulu, al-mira'u artinya mencela perkataan orang dengan cara membantahnya di samping membenarkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh yang ini ada kena mengena dengan orang di sekeliling cikgu ataupun apa-apa. Ini sebagai contoh saja, minta maaf kalau ada sama dengan orang yang kamu kenal. Jadi contohnya ialah apabila seseorang yang sedang berkata-kata dengan kamu, bercakap-cakap, bercerita-ceritalah macam biasa, kemudian kamu membantahnya. Sebagai contoh, apabila orang yang berada di dekat kamu itu bercakap-cakap, bercerita mengenai harinya. Contoh, tadi aku ke kedai runcit. Kedai runcit A katanya. Cikgu bagi nama kedai runcit itu A. Kedai runcit A. Sekali. Oh, rupanya kedai runcit A ni bertambah sudah di belakangnya. Baru ku tahu nya orang itu yang dengan kamu bercerita itu. Sekali kamu dengar, kamu dengar apa yang ia cerita tu. Sekali kamu balas, "Doi, hari itu je sudah." Kedai itu bertambah. Usulnya kawan ni jarang ke kedai. Kenapa? Nada duit muka. Kesian. Aku ni nda pulang berapa banyak duit, tapi dalam sehari tu boleh dalam 2-3 kali ku turun ke kedai runcit tu. Pasal tu ku tahu ia punya kedai tu bertambah, makin besar. Jadi contoh yang cikgu berikan ni adalah contoh mencela perkataan orang dengan cara membantahnya kan tu tadi, di samping membenarkan diri sendiri. Artinya yang membanggakan dirinya tu turun ke kedai runcit ni. Maka itulah dipanggil al-mira'u. Jadi boleh jadi nanti sewaktu peperiksaan akan ada soalan. Tuliskan definisi al-mira'u dengan complete, dengan detail. Artinya kamu jawablah nombor 1 ni, iaitu maksudnya mencela perkataan orang dengan cara membantahnya di samping membenarkan diri sendiri. Itulah arti al-mira'u. Kemudian seterusnya pengertian yang kedua tentang mencela perkataan orang lain. Kita ni lihat di sini dalam boks kedua, berbantah-bantah pada masalah ilmu pengetahuan dengan mengemukakan dalil kerana hendak mengaibkan orang itu. Inilah dipanggil al-jidalu. Jadi di sini al-jidalu ni adalah berkenaan dengan berbantah-bantah pada masalah ilmu pengetahuan sambil ia keluarkan dalil firman Allah, dalil hadis Rasulullah, atau dikeluarkannya untuk mengaibkan orang yang dengannya bercerita ni. Jadi di sini artinya sebagai contoh tadi pagi salah seorang kawan kamu indah sekolah. Jadi itulah kamu punya kekuatan untuk mengaibkan ia. Cikgu bagi contoh. Tadi pagi kamu belajar algebra, iaitu pelajaran matematik. Sekali kawan kamu yang indah sekolah ni, indah tahulah apa arti algebra. Jadi kamu cakaplah macam mana? Nah, iya tak kau, siapa suruh kau indah sekolah? Pemalas. Sebenarnya kawannya tu sakit. Pasal itulah ia indah sekolah. Jadi di sana ia sudah berbantah-bantah pada masalah ilmu pengetahuan. Sekali kamu kemukakan lagi dalil. Kata kamu, barang siapa yang malas sekolah, maka ia indah akan berjaya. Itu kata kamu, bukan kata cikgu. Jadi di sana sudah mengaibkan orang dengan kamu bercerita tu. Artinya kawan kamu sudah malu, sudah teraibnya tu terkeluar bah. Jadi itulah dipanggil al-jidalu.
Apabila kamu berbantah-bantah pada masalah ilmu pengetahuan sambil mengemukakan dalil, teruslah ia memalukan orang atu. Siapa suruh? Indah sekolah, pasal itulah kau. Indah tahu apa arti algebra. Kan? Jadi di sana dipanggil al-jidalu. Tolong hindarilah perbuatan mencela perkataan orang lain. Yang cikgu tadi penerapan nilai akhlaknya, hendaklah kamu berusaha menjadi orang yang tidak mencela perkataan orang lain. Sebaiknya diam. Janganlah menyakiti hati orang lain. Diam. Janganlah kamu berkata apa-apa. Lebih baiklah kamu diam. Okay? Seterusnya kita ni masuk pengertian mencela perkataan orang lain yang ketiga. Ingat, pengertian mencela perkataan orang lain ada tiga. Yang pertama tadi al-mira'u, yang kedua al-jidalu, dan yang ketiga al-munaqashatu. Okey, kita ni cari tahu apa erti al-munaqashatu. Iaitu membantah-bantah perkataan orang kerana hendak menyakiti hati orang itu dan menimbulkan erti bahawa orang itu jahil, serta mencela perkataan orang lain itu di samping ia memuji dirinya sendiri. Jadi di sini package ia membantah perkataan orang kerana ia mau menyakiti hati orang itu dan menimbulkan erti bahawa orang itu jahil. Jahil artinya tidak tahu apa-apa. Serta mencela perkataan orang lain itu di samping ia memuji dirinya sendiri. Artinya ia angkat martabat dirinya itu untuk membawa orang lain ke bawah. Bring you down. Katanya cuma itulah contohnya. I don't care if you are heartbroken, katanya. As long as I am number one. Contoh, inilah contoh al-munaqashatu. Ia mau orang itu ternampak, kelihatan jahilnya, kelihatan indah tahu apa-apa. Okay, sebagai contoh lagi, kita ni cari contoh sama-sama. Cikgu kemukakan contoh, mungkin saja orang itu, iaitu kawan kamu itu, macam kisahnya tadi yang cikgu bagikan, Indah tahu algebra. Pasal itulah konya kenapa tak kau dah sekolah. Nyaman kau. Lagi kau esok jangan kau sekolah lagi. Biar kau Indah tahu apa-apa. Cakapnya macam itu arah kawannya tu sekali. Di sana sudah menimbulkan sakit hati orang yang mendengar dan menimbulkan erti bahawa orang itu jahil. Artinya Indah tahu apa-apa. Indah tahu tentang algebra. Sekali ia sambung lagi perkataannya tu, ayatnya tadi tu ia sambung. Ia tak tahu algebra pun Indah tahu. Macam mana kah PSR? Contoh, ini contoh saja. Ada kena-mengena dengan orang yang di sekeliling cikgu. Cikgu bagi contoh supaya kamu mudah untuk faham. Algebra pun Indah tahu. Lepas itu dipujinya lagi dirinya sendiri. Cuba kau lihat aku. Aku Indah pernah absent 100% kelia kehadiranku every year. Katanya cuma tu. Ia membanggakan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Jadi di sanalah dipanggil al-munaqashatu. Jadi hati-hati, tolonglah jauhi, tolonglah hindari perkara-perkara ini. Lebih baik kamu diam. Jangan tak kamu berkata apa-apa. Kalau contohnya kawan kamu Indah tahu apa-apa, silalah beritahu macam mana. Algebra ni macam mana. Akhlak kita ni belajar ani. Itu artinya ani. Macam itu simple. Indah perlu menjahati orang. Indah perlu membuka aib orang. Indah perlu menyakiti hati orang. Asal kamu buka mulut, confirm orang lain sakit hati. Maka di sana sudah artinya kamu tu banyak melukakan hati orang lain. Contoh, kamu buka mulut baru je kamu cakap sudah orang lain jauh hati, sudah orang lain sakit hati, maka lebih baiklah kamu diam. Jaga lidah,
kamu, kerana lidah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata, tapi berkata-kata hendaklah berkata-kata yang baik-baik sahaja. Jangan sampai Allah menarik nikmat lidah kamu sampai kamu menjadi indah dapat berkata-kata, menjadi bisu. Mau? Kalau indah mau, silalah jaga lidah kamu. Seterusnya kita ni masuk pendapat Al-Imam Al-Ghazali tentang Al-Mira'u dan Al-Jidalu. Okey, perkara 1. Al-Mira'u. Maksudnya ialah, ingat, ini menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali tentang Al-Mira'u. Apakah pendapat Al-Imam Al-Ghazali? Jadi, mencela perkataan orang lain kerana menimbulkan adanya kecacatan dalam perkataan orang itu dengan tujuan semata-mata menghina orang itu dan menunjukkan dirinya itu mempunyai kelebihan dan kebijaksanaan serta cerdik. Okey, jadi di sini pendapat Al-Imam Al-Ghazali tentang Al-Mira'u ialah Imam Al-Ghazali berpendapat bahawasanya mencela perkataan orang lain kerana menimbulkan adanya kecacatan dalam perkataan orang itu. Contoh, menyebut algebra. Algebra, kan kita ni sebut macam tu, macam orang biasa sebut algebra. Tapi kawan kamu yang indah sekolah tadi menyebut algebra. Apakah tu artinya algebra? Jadi di sana kamu celalah perkataan kawan kamu tu. Apa pula algebra? Algebra bah. Algebra pun Indah tahu. Itu kan ejaannya A-L-G-E-B-R-A. Kenapa pula algebra? Algebra bah. Beri malu. Macam tu arah kawannya. Dan menunjukkan dirinya tu lebih bijaksana, lebih cerdik. Maka di sanalah pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Dipeibunkannya ada kecacatan dalam sebutan perkataan orang itu. Algebra jadi algebra. Itulah artinya Al-Mira'u. Jadi ingat, apabila soalan ini keluar nanti, di dalam peperiksaan, katanya, apakah pendapat Al-Imam Al-Ghazali tentang Al-Mira'u? Silalah jawab. Mencela perkataan orang lain kerana menimbulkan adanya kecacatan dalam perkataan orang itu dengan tujuan semata-mata menghina orang itu dan menunjukkan dirinya itu mempunyai kelebihan dan kebijaksanaan serta cerdik. Ingat, Imam Al-Ghazali berpendapat orang itu menghina si kawan itu semata-mata untuk memalukan ia, untuk menghina ia. Algebra jadi algebra. Sebab itulah kaunya Indah lagi sekolah. Pasal itulah kau Indah pandai belajar. Macam itulah contohnya. Itu contoh. Silalah jauhi. Jagalah lidah kamu. Jauhilah perbuatan mencela perkataan orang lain. InsyaAllah kamu selamat dunia akhirat apabila kamu diam. Okey. Seterusnya pendapat Al-Imam Al-Ghazali tentang Al-Jidalu. Apakah pendapatnya? Pendapat Imam Al-Ghazali, Al-Jidalu ni adalah seperti Al-Mira'u yang berhubung dengan menimbulkan pendapat mazhab dan mengukuhkannya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali berpendapat Al-Jidalu ni sama saja seperti Al-Mira'u yang berhubung dengan menimbulkan pendapat mazhab dan mengukuhkannya. Artinya menguatkan lagi Al-Jidalu is equals to Al-Mira'u. Just the same. Al-Mira'u is equals to Al-Jidalu. Al-Jidalu is equals to Al-Mira'u. Itulah ia Imam Al-Ghazali ni berpendapat sama sajanya Al-Mira'u, Al-Jidalu sama. Sama, totally sama. Nada difference pun. Cuma berbeza nama sahaja. Al-Jidalu, Al-Mira'u. Jadi apabila nanti ada keluar soalan, apakah arti Al-Jidalu menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali? Silalah jawab arah box nombor 1 tadi. Iaitu mencela perkataan orang lain kerana menimbulkan adanya kecacatan
kecacatan dalam perkataan orang itu dengan tujuan semata-mata menghina orang itu dan menimbulkan dirinya dengan membanggakan dirinya itu supaya ia nampak lebih bijaksana, lebih cerdik, lebih pandai. Itulah erti al-jidalu dan juga erti al-mira'u. Okay, take note. Seterusnya kita ni masuk dalam akibat mencela perkataan orang lain. Di sini ada dua akibat. Satu, dibenci oleh Allah. Dua, iman tidak sempurna. Ingati tiap awal ani. Akibat mencela perkataan orang lain ada dua. Satu, dibenci oleh Allah. Dua, iman tidak sempurna. Okay? Okay, sama-sama kita ni belajar. Akibat yang pertama, apabila kita ni mencela perkataan orang lain, satu ialah dibenci oleh Allah. Sudah pun dibenci oleh kawan-kawan, dibenci lagi oleh Allah. Sandi kehin Datuk. Sakit rasanya kerana benci oleh Allah. Kita ni kena benci oleh orang, sudah kita ni rasa sakit. Apatah lagi dibenci oleh Allah. Teruk kehin dah. Jadi kalau kamu rasa teruk, silalah jauhi mencela perkataan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abghadar rijali ila Allah Ta'ala aladdul khasmi." Artinya, orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah orang yang selalu berbantah-bantah atau berkelahi. Ingat, kata Rasul, orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah orang yang selalu berbantah-bantah atau berkelahi. Jadi Allah Ta'ala obviously suka orang yang indah suka berbantah-bantah, suka orang yang indah suka berkelahi. Akan tetapi Allah paling benci. Bencinya itu sampai ia membenci orang yang selalu berbantah-bantah atau berkelahi. Jadi, apabila kamu suka berbantah-bantah di dalam kelas, suka berkata-kata sama kawan, kau jua dulu, mana ada kau pulang, mana ada ani pulang, atu pulang. No, itu sudah salah satu tanda orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Lepas satu, namanya saja disebut oleh guru. Mengapa kan macam mana? Kenapa kan suka berkelahi? Sudah tak, diam. Diam adalah lebih baik. Ani suka ya namanya juga kena sebutkan. Namanya juga nada orang lain. Ia saja yang suka berbantah-bantah. Ia saja suka berkelahi. Jadi tolonglah, dengarlah sabda Rasulullah ini. Jadikanlah sabda Rasulullah ini pengajaran untuk kita ni semua. Kerana orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang selalu berbantah-bantah atau berkelahi. Akibat mencela perkataan orang lain yang kedua ialah iman tidak sempurna. La yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yad'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqa. Tidak dapat seorang hamba Allah itu menyempurnakan hakikat iman sehinggalah ia meninggalkan al-mira'a dan al-jidala, iaitu mencela perkataan orang dan berbantah-bantah atau berkelahi walaupun ia di pihak yang benar. Jadi di sini sudah kena katakan bahawasanya hamba Allah itu tidak akan sempurna imannya kalau ia indah meninggalkan al-mira'a dan al-jidala, iaitu mencela perkataan orang dan berbantah-bantah atau berkelahi walaupun ia benar. Artinya di sini walaupun kamu dalam pihak yang benar, silalah diam, silalah tinggalkanlah mencela perkataan orang dan berbantah-bantah atau berkelahi. Yani silalah tinggalkan walaupun kamu benar. Walaupun ada peribahasa Melayu mengatakan berani kerana benar, takut kerana salah. Maka di sana sudah menunjukkan bahawasanya walaupun kamu benar, silalah diam. Apabila kamu salah, lagilah kamu perlu diam.
Jadi janganlah pasal ni cikgu dengar masih je ada yang berkelahi, masih je ada yang berbantah-bantah di dalam kelas mahupun di luar kelas, sewaktu rehat dan sebagainya. Waktu rehat telah yang paling banyak membuat ni berbantah-bantahan ni, membuat perkelahian. Cikgu, tadi ada si Ani atau Ani. Mana ada iya yang cikgu dulu Ani ni. Hatu sudah menunjukkan kamu berbantah-bantah, mencela perkataan orang lain dan juga berkelahi. Jadi di sana Allah obviously indah suka kekacauan. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang sentiasa aman, sentiasa damai, sentiasa diam. Okay, ingat, Allah Subhanahu wa taala indah akan suka. Malah Allah Subhanahu wa taala tu akan benci kepada orang yang suka membantah-bantah perkataan orang lain atau suka berkelahi. Jadi, cikgu minta hindarilah, jauhilah perkataan yang indah baik. Jauhilah mencela perkataan orang lain. Jauhilah berbantah-bantah. Jauhilah berkelahi-kelahi. Ini sekarang sudah hari raya. Baru terminta maaf. Tapi itu hari pertama hari raya. Hari kedua hari raya berbalik semula ia berkelahi. I don't like you. If you don't like me, then I don't care. Because I obviously don't like you. Di sana sudah? Jadi di sanalah cikgu indah mau murid-murid tani mencela perkataan orang lain. Cikgu indah suka orang berbantah-bantah. Cikgu indah suka orang berkelahi. Kalau cikgu sudah indah suka, apatah lagi Allah Ta'ala. Lagilah Allah Ta'ala tu indah suka, malah Allah Ta'ala benci. Jadi tolong jauhi sifat mencela perkataan orang lain. Jadi insya-Allah kamu akan selamat dunia akhirat jika kamu diam, jika kamu sukakan keamanan, jika kamu suka kedamaian, maka Allah akan selamatkan kamu, Allah akan lindungi kamu, Allah akan memberi rahmatnya kepada kamu, insya-Allah. Jadi insya-Allah itulah sahaja pelajaran yang cikgu sampaikan pada hari ini. Diharap murid-murid dapat mengambil pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Jadikanlah ia iktibar untuk kita ni semua. Semoga kita ni semua akan terhindar dari melakukan dosa dan maksiat agar negara Brunei Darussalam kita ni sentiasa selamat dari bala dan dari musibah yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan manusia yang suka membuat maksiat dan dosa. Insya-Allah kita ni berdoa sama-sama agar kita ni terhindar daripada melakukan maksiat dan dosa. Alhamdulillah. Terima kasih di atas masa yang murid-murid luangkan untuk belajar sama-sama pada petang ini. Cikgu harap murid-murid dapatlah mengambil iktibar dari pengajaran yang telah cikgu sampaikan. Jadi, tolong jaga diri kamu, jaga solat kamu, jangan tinggal membaca Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu sertakan sekarang di dalam grup cikgu akan men-send tajuk latihan kamu mencela perkataan orang lain. Sila jawab, sila hantar tidak lewat jam 3 petang ya. Okey, terima kasih.